Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli, dan pada jam ini kita akan bawakan beberapa tumpuan utama di dalam negara kita yang pastinya kemelut politik yang menjadi tumpuan sekarang ini, perkembangan situasi semasa yang terarah kepada spekulasi pengisytiharaan darurat kesihatan. Dan sebenarnya Fizi, semalam banyak yang mengatakan adakah ini darurat kesihatan, adakah ini darurat bencana ataupun darurat politik. Pelbagai persoalan yang dilontarkan dan kita pun tidak lari daripada sentimen yang dibawakan di social media, yang mana kebanyakan netizen di luar sana, rakyat Malaysia di luar sana menjurus kepada rasa gusar, tanda tanya dan juga bimbang. Dan ini artikel yang kami bawakan pada hari ini. Mungkinkah kerajaan akan mengisytiharkan darurat kesihatan atau darurat ekonomi? Itu spekulasi yang tersebar susulan adanya mesyuarat khas Kabinet di Putrajaya semalam. Dan menurut akhbar Singapura Straits Times memetik beberapa sumber yang tidak dinamakan memberitahu bahawa mesyuarat semalam itu adalah membincangkan beberapa cadangan berkaitan pembentangan belanjawan 2021 yang dijadualkan bulan depan ketika negara sedang berperang dengan gelombang ketiga COVID-19. Dan salah satu pilihan ketika ini adalah darurat ekonomi yang boleh menggagalkan kemungkinan pilihan raya sekaligus memberikan lebih banyak masa kepada Perikatan Nasional untuk mengendalikan pandemik COVID-19 tanpa terganggu oleh krisis politik. Dan semestinya semalam tumpuan media semuanya semestinya tertumpu kepada perjumpaan ataupun Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Kuantan, dan beberapa perkara yang perlu kita lihat. Dan semalam juga tumpuan media banyak menyaksikan, mendapatkan pakar-pakar untuk bercakap mengenai isu perlembagaan, isu pengisytiharan darurat ini. Bagaimana isu darurat ini sebenarnya, kalau rakyat sebenarnya dalam keadaan yang agak dia orang cemas sebenarnya. Ada yang membandingkan darurat yang pada masa kini, yang spekulasinya pada masa kini ini, ada yang membandingkan pada 1969 menggunakan senjata dan sebagainya yang akan mengganggu kepada ketenteraman awam dan sebagainya. Sebenarnya dalam konteks pakar-pakar, ia tidak langsung sama dengan darurat pada 1969, kerana kita melihat perkara ataupun kita melihat kepada konteks darurat yang spekulasinya yang mungkin akan dijalankan dalam mungkin beberapa hari itu saja. Itu spekulasi yang bermain sejak daripada semalam adalah melihat kepada isu COVID-19. Kita menentang COVID-19, bagaimana usaha-usaha dijalankan untuk kita menentang COVID-19. Begitu juga dengan isu ekonomi dan sekaligus termasuk sekali dengan isu politik, ketidaktentuan politik yang boleh menjurus kepada pilihan raya umum. Itu yang kita tak nak. Jadi ini merupakan satu inisiatif daripada kerajaan yang spekulasinya akan mengumumkan pengisytiharan darurat tidak lama lagi. Itu hanya spekulasi, kita masih lagi belum mendapatkan kepastian yang Gigi. Betul tu. Dan dalam masa yang sama kita juga bawakan penerangan jelas oleh pakar perlembagaan Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz tentang apa itu darurat. Dan anda boleh baca di astroawani.com yang mana mengatakan ada juga dijelaskan di sini apakah maksud darurat. Kerana apapun semalam saya sempat melihat temu bual yang dilakukan oleh Zulkifli Yusof bersama Dr. Syam Rahayu yang mengatakan, Prof mengatakan bahawa darurat itu tetap darurat. Tak kisahlah diletakkan sebagai darurat ekonomi, darurat kesihatan dan sebagainya. Darurat adalah darurat yang mana maksudnya sesuatu keadaan berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Dan pengisytiharaan darurat adalah satu pemasyuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui satu pewartaan bahawa keadaan tersebut telah wujud dan hampir berlaku. Dan juga dimaklumkan oleh Profesor Dr. Syam Rahayu mengenai kesan pengisytiharaan darurat ini. Dan katanya kesan umumnya adalah perlembagaan akan digantung, pentadbiran negara adalah akan ditentukan oleh pihak eksekutif, tentera juga boleh mengambil alih teraju dalam hal berkaitan keselamatan sekiranya diperlukan, dan lebih-lebih lagi apabila darurat diisytiharkan kerana berlakunya ancaman kepada keselamatan negara. Tetapi kalau kita tengok daripada konteks ketika ini, kita bukannya dalam negara yang sedang berperang, tetapi kita adalah mempunyai krisis, banyak krisis yang kita telah alami sekarang. Tentunya krisis kesihatan, ekonomi dan juga krisis politik. Dan kepentingan untuk mengisytiharkan darurat ini perlu dijelaskan kepada rakyat, terutamanya saya kira oleh kepimpinan yang tertinggi, kerana sekarang ni kita di bawah ini tertanya-tanya
terbimbang-bimbang. Betul. Banyak spekulasi andaian yang telah dilontarkan dan yang paling penting ini adalah perkara ini perlu diterangkan oleh kepimpinan tertinggi dan tidak membiarkan rakyat tertanya-tanya serta cemas seperti yang Hafizi katakan. Dan banyak juga di media-media telah pun menyatakan rakyat tidak perlu cemas kerana kita melihat kepada beberapa perkara, melihat kepada situasi darurat pada masa kini. Dan kalau saya nak petik daripada pakar perlembagaan yang juga semalam kita telah pun meneramah Datuk Setia Salahuddin telah pun menjelaskan dalam konteks darurat pada masa kini ialah ia boleh dilakukan jika ada kemelut ekonomi, kemelut bencana awam ataupun bencana alam berlaku, dan juga dalam konteks politik juga boleh diisytiharkan darurat bahawa ia bertujuan untuk selesaikan kemelut politik supaya ia ditenangkan dan juga langkah drastik dapat diambil bagi menyelesaikan isu persengketaan yang berlaku. Dan sebenarnya wujud juga spekulasi melihat kepada pembentangan belanjawan 2021 nanti, dan di mana spekulasi ini iaitu apabila jika Parlimen bersidang dan juga pembentangan belanjawan mungkin ia tidak dapat diluluskan kerana ada kemungkinan tidak mendapat majoriti menyokong untuk belanjawan itu. Kita tahu kemelut politik sekarang ada yang mendakwa mempunyai majoriti yang cukup dan sebagainya. Dan ini membawa kepada mungkin berlaku kepada pembubaran Parlimen dan pilihan raya mungkin berlaku ketika pandemik ini, dan sebab itu cara terbaik adalah mengisytiharkan darurat dan tangguhkan Parlimen supaya kita dapat memberikan masa untuk menyelesaikan masalah pandemik ini. Dan apabila selesai masalah pandemik ini, bolehlah kita menumpukan pula kepada isu-isu politik. Itu merupakan satu pandangan yang perlu kita lihat. Darurat pada masa kini, spekulasi untuk mengisytiharkan darurat pada masa kini tidak sama dengan darurat seperti 1969 yang menggunakan senjata dan sebagainya. Kita masih lagi menjalankan business as usual, orang katakan. Business as usual itu yang dikatakan atau dipaparkan di muka hadapan The Star. Kalau anda boleh lihat sekarang, pending state of emergency, business as usual itu di hadapan yang dipaparkan oleh muka hadapan The Star, dan mereka menyerulah semua untuk kekal tenang, jangan panik, tiada politik dan juga teruskan melawan COVID-19. Juga nada yang sama dibawakan oleh Berita Harian, yang mana Berita Harian memaparkan bagaimana inilah foto bagaimana mesyuarat khas Kabinet pada Jumaat telah disusuli oleh Majlis Menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Abdul Aziz di Kuantan pada 11 petang, yang telah mencetuskan pelbagai spekulasi. Antaranya ada kerajaan mungkin mencadangkan pengisytiharaan darurat berkaitan keselamatan, kesihatan dan ekonomi dan pergantungan sidang Dewan Rakyat. Itu yang dipaparkan oleh Berita Harian. Dan kalau kita tengok perincian mengenai pertemuan Perdana Menteri dengan yang di-Pertuan Agong berlangsung sekitar 4.40 petang Jumaat, dan terdahulu sekitar pukul 4.30 petang itu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dilaporkan telah memasuki pekarangan istana selepas menziarahi makam ayahanda baginda di Pekan. Dan bagaimanapun pengamal media ketika itu hanya dibenarkan berada sekitar 100 meter dari pintu istana bagi membuat liputan, dan ketika perkara itu berlaku, spekulasi bertiup kencang bahawa Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mendapat perkenan untuk melaksanakan darurat. Dan itu kalau kita boleh imbas kembali seperti yang saya katakan, sekitar 5 atau 6 petang itu dekat Twitter, memang dekat social media khususnya hashtag darurat itu atau kata kunci darurat itu merupakan yang paling trending sekali. Merata-rata masih lagi tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan darurat ini. Dan kemudiannya sekitar petang itu kita boleh lihat hashtag protes darurat pula mula trending di social media. Itu melihatkan kepada sentimen rakyat ketika ini yang panik dan juga tidak mahu apabila perkataan darurat itu dikeluarkan. Dan kalau kita lihat perincian mengenai mesyuarat khas Kabinet ini, kita bawakan Menteri Kabinet mula meninggalkan bangunan Perdana Putra selepas dilihat lebih 2 jam menghadiri mesyuarat khas Kabinet semalam, Hafizi. Dan kenderaan juga ada melihat membawa
Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina juga dilihat orang pertama yang keluar bangunan tersebut pada jam 12.40 tengah hari. Tapi sama perkara yang sama, usaha media untuk mendapatkan maklum balas daripada Menteri Kabinet tidak berjaya selepas kebanyakan mereka enggan untuk ditemu bual. Baik, itu antara perincian mengenai mesyuarat khas dijalankan oleh anggota-anggota Kabinet. Begitu juga dengan kita menyaksikan terdapatnya Panglima Angkatan Tentera juga turut terlibat dalam mesyuarat tersebut. Jadi apabila melibatkan kepada Panglima Angkatan Tentera turut terlibat dalam ini, saya kira sebelum ini spekulasi orang ramai melihat kepada mungkin ada rombakan kabinet dan sebagainya, dan nampaknya ia telah pun teralih kepada satu perkara yang baru, iaitu melihat kepada isu pengisytiharan darurat itu sendiri. Dan ini satu lagi perkembangan yang kita mahukan, iaitu melihat kepada mesyuarat khas kabinet tidak bincang isu bubar parlimen. Itu melihat kepada kenyataan daripada sumber yang kita dapati, dan di mana mesyuarat khas kabinet yang berlangsung pada Jumaat tidak membincangkan mengenai isu pembubaran parlimen, pilihan raya umum atau rombakan menteri sedia ada. Menurut sumber dari ahli kabinet sendiri, ia hanya berkisar tentang perbincangan isu belanjawan 2021 yang dijadualkan pada 4 petang 6 November serta usaha bersepadu untuk kita memerangi gelombang ketiga COVID-19 ini, dan di mana kita dapat saksikan juga perbentangan belanjawan 2021 antara yang akan mencuri tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat yang kembali bermesyuarat selama 27 hari mulai 2 November depan. Dalam masa yang sama, kita melihat juga kepada isu pengisytiharan darurat ini, yang saya kira pada hari ini juga Perdana Menteri akan mengadakan mesyuarat, tapi untuk langkah untuk memerangi COVID-19, dan kita juga akan mendapatkan Perdana Menteri untuk bercakap sedikit mengenai apakah respon beliau sendiri melihat kepada isu semalam, isu semalam iaitu mesyuarat khas yang diadakan bersama Jemaah Menteri, begitu juga dengan beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong sendiri. Ya, saya juga tertarik dengan apa yang kita bawakan semalam apabila ini salah seorang penganalisis politik, Profesor Dr. Hamidin Abdul Hamid mengatakan bahawa rakyat tidak perlu dibebankan dengan masalah kerajaan. Tepat sekali dengan apa yang dikatakan, kerana ketika kita menghadapi peningkatan kes COVID-19 ketika ini dengan kemelut politik, lepas tu datang pula satu lagi spekulasi mengenai darurat, ia sebenarnya sedikit sebanyak membebankan perasaan rakyat itu, dan jelasnya rakyat perlu diberi pemakluman awal dan apa sahaja keputusan yang bakal dilakukan. Saya sedikit keliru kerana kebanyakan konsep darurat ekonomi, politik atau kesihatan sebenarnya tidak ada, dan perlu kita akui sekiranya darurat, pergantungan parlimen perlu dilakukan dan kuasa diletakkan di bawah Yang di-Pertuan Agong. Jelas yang dikatakan. Saya juga setuju, kita setuju bahawa mereka apa yang dikatakan Profesor Dr. Hamidin ini ada asasnya, bahawa pemakluman awal perlu diberikan kepada rakyat. Dan kita nak tengok sedikit kronologi mengenai situasi politik semasa 23 Oktober semalam. Ya, dalam kita tertanya-tanya mengenai situasi politik sekarang, sebenarnya kita juga perlu memberikan tumpuan khas kepada peningkatan kes COVID-19 dalam negara, dan semalam Malaysia mencatatkan angka kematian tertinggi iaitu 10 kes, menjadikan keseluruhan kes kematian dalam negara kita meningkat kepada 214 kes, Hafizi. Dan Tan Sri Dr. Noor Hisham juga ada melaporkan bahawa
terdapat 710 kes baru COVID-19 yang direkodkan, menjadikan jumlah kumulatif kita sekarang ini adalah 24,514 kes, hampir 25,000. Dan begitu juga terdapat 3 kluster baru telah pun dikesan semalam, dan ini melibatkan beberapa lagi kluster yang telah pun ditemui. Dan kita nak berikan sedikit perincian pecahan kes mereka yang dijangkiti COVID-19, dan daripada 710 kes baru yang dilaporkan, ini antara pecahan-pecahan kesnya, di mana Sabah sendiri merekodkan 528 kes, Selangor 62 kes, Pulau Pinang 39 kes, Negeri Sembilan 37 kes, dan antara negeri-negeri lain juga yang turut terdapat mencatatkan kes baru seperti wilayah Persetuan Kuala Lumpur, Labuan, Perak sebanyak 4 kes, Johor 4 kes dan sebagainya. Dan kita dapat saksikan juga 3 kluster yang baru yang telah pun dikesan. Semalam juga nampaknya di beberapa negeri telah pun mencatatkan kluster baru ini, dan saya kira dari segi jumlah kluster yang ada di seluruh negara kita pada ketika ini yang masih aktif, lebih daripada 100 kluster. Jadi ini menunjukkan satu keadaan yang agak serius juga, situasi yang agak serius, kerana ketika ini COVID-19 ini, jika sebelum ini kluster-klusternya hanya ditumpu seperti kluster Petaling, kluster yang besar-besar, sekarang ini adalah kluster yang bertebaran ataupun secara sporadik dia meluas. Betul tu. Banyak lagi sebenarnya kita nak bawakan dalam Awani Pagi jam ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bawakan satu pengalaman baru salah seorang penerbit kita ke Gunung Stong. Ya, betul. Okey, kita berhenti berehat seketika. Baik, JJ, sebenarnya hujung minggu ni kita nak bawakan satu aktiviti yang boleh anda lakukan, dan sebenarnya kita nak tunjukkan satu klip video ini. Ini telah pun dirakam sebelum PKPB dilaksanakan di Selangor, Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Sabah, dan di mana penerbit kami Marina Manaf telah pun berkesempatan untuk bertandang ke Gunung Stong di Kelantan, dan di mana ini antara perinciannya melihat kepada benda-benda perkara yang menarik di sana adalah melihat kepada awan kapet. Ya, betul. Itulah sebenarnya keistimewaan yang menjadi kegilaan golongan pendaki kalau pergi ke Gunung Stong di Kelantan itu. Apa ada dengan awan kapet ini? Kita nak ikuti perjalanan penerbit kami Marina Manaf mendaki ke ketinggian lebih 400 meter untuk melihatnya sendiri. Kabar tentang keindahan awan kapet membawa saya ke Dabung, Kuala Krai, Kelantan kali ini. Banyak yang diperkatakan tentang betapa indahnya menyaksikan awan kapet selepas pendakian mencabar. Kabar-kabar ini menggamit saya ke Gunung Stong, pintu masuk untuk melihat keindahan awan kapet. Okay, selamat pagi. Hari ini, agenda saya hari ini dekat Dabung ni lah nak mendaki ke Kem Bahar. Kem Bahar ni dia separuh jalan untuk ke Gunung Stong. Kita akan naik atas sebab kita hanya akan pergi ke Kem Bahar. Sebab dekat Kem Bahar ni adalah lokasi paling sesuai ataupun paling strategik untuk kita tengok fenomena awan kapet. Dan kita tengok 3.52 pagi, 3.52. Tapi memang inilah waktu-waktu yang paling sesuai nak keluar. Sebab kalau kita nak tengok awan kapet ni, kita kena ada dekat Kem Bahar tu sekitar 7 sebelum syuruk lah, dan sebab awan kapet ni dia akan keluar dalam 4 minit. Ketinggian tempat Kem Bahar ni adalah sekitar lebih 400 meter. So kita akan mulakan perjalanan daripada bawah sampai atas tu memang dianggarkan dalam 2 jam lebih lah berjalan kaki. Dan saya dan tim masih lagi menanti nak bergerak ke tempat sebelum kita nak naik ke Kem Bahar tu. Okey, nanti tengoklah kita punya perjalanan daripada bawah sampailah ke Kem Bahar, tempat kita nak saksikan fenomena awan kapet tu. Pintu masuk ke Gunung Stong adalah menerusi Stong Hill Resort. Pendakian saya kali ini turut disertai anggota media dari Kelantan. Harus diingat, perjalanan mencabar seperti ini perlu dijalankan dengan panduan dari jurupandu alam sekitar. Okey, saya dah sampai dekat kaki Gunung Stong ni. Ni Stong Hill Resort ni adalah tempat lokasi kita memulakan pendakian ke Kem Bahar. Tapi saya nak cakap dulu untuk mereka yang memang nak menyertai macam acara saya buat hari inilah, acara pendakian, kita kena ingat satu, persediaan mental dan fizikal tu memang perlu. Satu lagi adalah gear yang kita perlu untuk naik ke camp ni. Macam ni contoh ni. Ini Cik Idea. Okey, yang pertama sekali lampu
lampu untuk sulur sebab kita naik ni dalam keadaan subuh tak nampak. Okey, saya tunjuk sikit. Okey. Okey, anda kena ada beg kecil. Cik Adi pusing sikit. Beg kecil satu untuk bawa air, mungkin pakaian tambahan, makanan, coklat ke apa untuk kita punya tenaga. Lepas tu yang paling penting, gear yang paling penting, pusing Cik Adil. Ni kasut ni. Kasut ni penting sebab anda kena pastikan kasut yang anda gunakan untuk pendakian ini kasut jenis yang mencekam. Jejak tengok tapak dia. Macam ni. Kasut ni legend kalau untuk mereka yang memang biasa mendaki gunung dan tahu ni kasut ni memang harga dia murah je, RM7-8 je kalau kat sini. Tapi memang sangat function. Itulah antara persediaan. Tapi yang paling penting persediaan mental dan fizikal sebab anda tahu anda nak mendaki dalam keadaan gelap ni memang sangat mencabar. Kalau mental tak kuat, mungkin ada juga kes-kes pendaki yang sampai separuh jalan yang terpaksa turun sebab memang tak boleh nak meneruskan lagi perjalanan. Tapi insya-Allah saya rasa hari ini ramai sangat tim. Abang-abang maling gunung pun ada 3 orang yang akan mengiringi kami punya tim. Boleh pen sikit, ini semua tim yang akan naik pagi ni. Okey. So, doakanlah saya berjaya dan pastikan saya berjaya. Kita nanti update nanti untuk pendakian. Okey. Boleh? Let's go. Tidak ketinggalan, kali ini kami juga bawa anggota pendaki paling muda berusia setahun, Muharis Muhafandi. Sebelum memulakan pendakian, pendaki perlu melalui titi gantung sejauh 200 meter. I nak buat 2 grouping atau 3 grouping satu grup dalam 5, maksimal 8. Okey? After first group dah lepas di other side, baru second group follow. First group tunggu saya lepas, baru first group follow. Selepas titi gantung ini, bermulalah perjalanan mencabar saya. Macam 30 minit pendakian, kita dah sampai ke checkpoint pertama. Berapa tinggi ni? Ni lebih kurang 200 lebih. 200 lebih So lagi bagi 200 lebih mendaki. Ya. So sampai ke Kem Bahar. Yep. Kita tengok fenomena awan kapek tu. Ni rakan-rakan pendakian juga ni. Tapi nak cerita lah. 90% dari trek yang kita naik tu semuanya 90 darjah. Dia rasa suram. So saya rasa kelebihan kita mendaki subuh ni tak nampak lah. Kita tak nampak surrounding. So macam kita akan nak rasa nak cepat ke pendakian. So macam tak adalah rasa jenuh sangat. So far okey. Cuma penat lah. Cuma nak pesan kalau anda ada juga nak berhasrat nak mendaki, tadi Abang Bob Mari Gunung dah pesan. Pernafasan sepanjang pendakian ni kalau boleh kita galakkan bernafas ikut hidung supaya oksigen boleh masuk, flow dia dengan lancar. Elakkan penggunaan kita gunakan terlalu banyak pernafasan di mulut sebab kita akan cepat penat. Macam saya sekarang lah, saya tak boleh nak apply apa yang Abang Bob cakap sebab saya dah biasa. Bila pelari ni dia akan guna dua-dua sistem hidung dan mulut untuk berlari. So saya macam tak sempat nak adapt pengetahuan yang baru tadi tu. Tapi itulah lagi 200 meters. Baki ni kita cubalah kot kita nafas sikit. Jom. Tak dah okey? Okey. So far kita okey lah. Cuma nak kita jalan. So dah sejam mendaki. Dah sampai. Okey. Nak naik ke puncak sekejap Kita tunggu. Okey, ini sebenarnya tujuan kami ke sini adalah untuk menyaksikan fenomena awan kapet. Tapi hari ini tak berapa nasib baik sebab hujan dan mungkin tak sempat. Awan kapet tu keluar sekitar 7.30 dan memang bertahan sekitar 5 minit. So kami tak sempat nak rakam video, tapi kalau ikutkan apa yang nampak ni sebahagian awan kapet. Kalau in reality dia akan putih semua, memang nampak macam awan saja yang tutup semua pemandangan ni. So kita macam nampak kita terapung di awan lah. Lepas tu pendakian tadi kalau saya boleh sum up kan, rumuskan, kita start mendaki dari bawah tu pukul 5 pagi. Pendakian hari ni dah sekitar sejam. Saya sampai di Kem Bahar ni sekitar pukul 6 dan kita solat subuh kat sini. Minum-minum, mungkin boleh breakfast untuk tunggu detik-detik kita saksikan
awan kapek ni lah. Tetapi itulah, saya cakap tadi, kita tak apa nasib baik. Sunrise pun tak dapat sebab cuaca tak menyebelahi kita lah. Tapi apa pun, memang pendakian saya sekitar 440 meter. Kita berada di 440 meter dari paras laut. Saya bercakap memang berbaloi. Untuk orang yang sukakan nature, ikut pelancongan, memang ini adalah pemandangan yang anda boleh memang berbaloi untuk sejam pendakian, bangun awal jam 3 pagi dan mungkin sedikit penat untuk nak sampai ke tempat destinasi, tapi apa pun sangat meriah, sangat ni anda boleh tengok kat belakang saya ni banyak lagi pengunjung-pengunjung. Kalau kat sana tu memang sebahagian mereka yang berkemah dekat Kem Bahar ni, dan ini tim-tim saya semua. Kita dah naik daripada pagi tadi. So memang ini adalah lokasi pelancongan yang memang sepatutnya dikunjungi untuk orang yang suka ikut pelancongan. Dan tak susah pun sebenarnya. Memang senang kalau kita datang daripada Kota Baru naik kereta sampai ke Dabung apa semua tu, memang tak ada masalah. So saya rasa cubalah kita kena menggalakkan pelancongan domestik. Inilah antara lokasi yang anda perlu lawati. Okay, signing off for now. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan saya daripada bawah sampailah ke atas untuk awan kapek ni. Saya rasa worth the view. Perjalanan turun dari Kem Bahar lebih pendek berbanding pendakian naik. Sekali lagi melalui Titi Gantung yang sebenarnya merentasi pemandangan air terjun Jelawang, air terjun bertingkat tertinggi di dunia. So, kita dekat jambatan Titi Gantung sebab ni dah penghujung trekking punya laluan. So, kalau anda boleh lihat belakang saya ni, inilah air terjun Jelawang. Saya akan dari lokasi tempat orang mandi Belanda. Cuaca tak apa baik hari ni sebab hujan So, tu boleh nampak sampai ke atas. Rumusannya, ada apa di Stong? Nikmat hijau alam semula jadi yang wajar kita syukuri. Sekali-sekala, keluarlah dari hutan batu. Mardina Manaf, Astro Awani. Itu tadi sekali-sekala keluarlah dari hutan batu. Dan kita memang mahu keluar daripada hutan batu ini sebaik saja habis PKPB, dan sebenarnya itu saja yang kita dapat kongsikan di Awani pagi pada jam ini. Saya Jiji Ahmad. Saya Hafizul Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.